Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan sekalian yang menghadiri kelas talaqi kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kelas kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Alhamdulillah, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Insya-Allah pada hari ini kita akan mengkhatamkan pengajian kita berkenaan dengan kitab Aqidah At-Tahawiyah, insya-Allah. Jadi ini merupakan siri akhirlah, siri yang ke-12 ataupun ke-13 tak silap saya. Setelah lebih berkurang 3 bulan kita melalui kelas ini, alhamdulillah kita tiba di penghujung. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mungkin tuan-tuan nak bersedia untuk berbuka kan, kita ambil sedikit masa sahaja insya-Allah pada petang ini. Jadi minggu lepas kita telah mempelajari tentang beberapa perkara lah, tentang syurga neraka, tentang keadaan Allah, adakah seseorang itu akan kekal di neraka ataupun tak, dan sebagainya lah. Okey, jadi kita dah kupas panjang minggu lepas, yang mana kesimpulan yang kita kata adalah semua orang Islam akan masuk ke syurga, walaupun mungkin dia kena melalui sedikit proses-proses pembersihan dosa di neraka kan. Dan kedua, neraka dan syurga itu merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan walaupun dia tiada penghujung. Dan yang kita belajar juga adalah bahawa kemasukan seseorang ke syurga dan neraka ini bukan kerana semata-mata amalannya, tetapi masuk syurga kerana fadlum minallah, kurniaan daripada Allah SWT, dan masuk ke neraka kerana keadilan Allah SWT. Saya pernah cakap dalam beberapa kelas yang lepas bahawa jika kita ingin mengandaikan bahawa kenapa pula di neraka, Allah ni tak adil ke? Allah ni tak penyayang ke dengan hamba-hambanya? Kenapa nak kena ada neraka kan? Kita mungkin akan terfikir macam tu, kenapa adanya orang sebagainya. Jadi yang macam mana saya jawab minggu lepas, kita kata bahawa jika kita menerima Allah itu maha adil, maha penyayang, maha berkasih mengasihani, maka dengan masa sama kita perlu menerima juga Allah itu maha adil, maha memberi hukuman. Takkan sama orang yang bangun qiyam pada waktu malam, berpuasa pada hari pada bulan Ramadan dengan orang-orang yang tidak berpuasa, tidak qiyam dan sebagainya. Jadi ini satu bentuk menggambarkan kesyumulan ataupun menyeluruhnya sifat Allah SWT. Okey, jadi pada hari ini kita akan membincangkan lagi serba sedikit tentang al-istita'ah, af'al mukallafin, taklif, dan ujung-ujung ni kita akan cerita tentang beberapa perkara-perkara berkaitan dengan imamah dan juga sedikit tentang perkara-perkara gaib, insya-Allah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istita'atu allati yajibu biha al-fa'lu min nahwi tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'al fi'li. Wa amma al-istita'atu min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamati al-alati fahiya qabla al-fi'li wa biha yata'allaqu al-khitab wa huwa kama qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermaksud kemampuan al-istita'ah itu kemampuan yang menjadikan seseorang dapat melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah, tidak disifatkan kepada makhluk, maka kemampuan itu seiring perbuatan. Adapun kemampuan dari sudut kesihatan, kelapangan, kemampuan, cukup alat, semuanya itu berlaku sebelum perbuatan. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan ini dikatakan Imam Tahawi dibahagikan kepada dua. Al-istita'ah qabla al-fi'li, al-istita'ah ma'al fi'li. Istita'ah bersama perbuatan, istita'ah sebelum perbuatan. Okey, apa benda ni? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jika kita pelajari, telusuri pembincangan tentang akidah, falsafah mungkin, kita lihat bahawa sebenarnya perbincangan tentang adakah manusia ini mencipta perbuatannya sendiri ataupun melakukan perbuatannya sendiri ataupun tidak. Adakah Allah yang menggerakkan tangan kita ataupun kita yang menggerakkan tangan kita sendiri? Jadi perbincangan tentang perkara ini merupakan perbincangan yang telah berlalu pelbagai generasi sampailah ke hari ini membincangkan tentang perkara ini. Jadi
Dalam Quran pun kita lihat Allah menggambarkan perbuatan ini, perkara ini. Allah kata wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Satu ayat. Ada ayat lain Allah kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maksudnya ke atas kamu apa yang kamu buat. Ada ayat lain Allah kata wama ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu membaling masa kamu tengah membaling itu, melainkan Allah lah yang baling. Jadi kita lihat ayat Quran pun sendiri ada pelbagai ayat yang menggambarkan tentang ada tempat Allah kata Allah yang buat perbuatan ni. Walaupun mungkin secara zahirnya manusia tengah buat. Tetapi dalam ayat yang lain Allah kata kita sendiri yang buat perkara itu. Jadi di mana kita nak ambil? Di sini Imam Tahawi beritahu secara jelas. Ada dua benda, iaitu al-istita'ah dengan al-istita'ah qabla al-fi'li, al-istita'ah ma'al fi'l. Di mana bermaksud ada kemampuan sebelum berlakunya perbuatan dan ada kemampuan ataupun kudrat ketika perbuatan. Okey. Sebagai contoh yang mudahlah kita cakap kan. Okey. Nak pergi haji, nak naik haji kan, kita nak pergi haji kan, mungkin musim kali ni belum lagi lah, kita pun mungkin belum sampai tahap semua orang lagi dapat vaksin kan. Tapi jika kita nak pergi haji lah pada satu masa akan datang, insyaAllah kan, kita kena ada kemampuan dulu, betul tak? Kemampuan harta, kemampuan fizikal, kemampuan masa dan sebagainya. Jika cukup kemampuan itu kan, maka ketika itu taklif, tanggungjawab untuk kita pergi haji adalah wajib. Dan jika kita tidak pergi haji dengan sengaja tanpa apa-apa alasan, ketika itu taklifnya ataupun hukumannya adalah dosa. Tetapi lain bagi orang yang tak mampu lagi, tidak ada istita'ah, tidak ada kemampuan sebelum perbuatan tu. Maksudnya contoh mungkin dia tak cukup duit lagi, atau mungkin dia uzur dan sebagainya, tak dapat kebenaran suami atau mahram dan sebagainya. Jadi ini ketika itu kewajipan untuk pergi haji tidak ada ke atasnya. Jadi ini dimaksudkan dengan al-istita'ah. Seseorang itu dia ada salamatul asbabi wal alat, dia ada kelengkapan ataupun kemampuan dari sudut sebab ni dan juga alat-alat ni. Maksudnya dia cukup sifat-sifat sebagai seorang mukallaf. Ketika itu taklif itu akan dipersoalkan kepada dia. Contoh macam ni lah, kita nak puasa kan, nak puasa, tak ada sebab untuk kita tak puasa, melainkan kita malas je. Jadi ketika itu dihisap kita sebagai berdosa kalau kita tak puasa dengan sengaja sebab tak ada alasan yang lain. Jadi sebagaimana itu, maka ketika kita berpuasa pula, maksudnya kita melakukan haji tu, masa kita buat haji tu, kita ihramnya, kita tawafnya, kita sa'i dan sebagainya tu, perbuatan tu sendiri adalah Allah yang ciptakan. Istita'ah ma'al fa'il, kemampuan ketika perbuatan. Allah cipta perbuatan tu, tapi kemampuan yang ada itu adalah milik kita. Jadi kemampuan ini, kemampuan sebelum perkara itu, kemampuan ataupun keinginan kita, kudrat kita, iradah kita, itu yang Allah akan persoalkan dari akhirat nanti. Makanya di sini kita lihat perbezaan itu. Maka bila kita faham pembahagian istita'ah ini, maka kita nampaklah contohnya Allah kata wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, itu ayat yang kata Allah yang baling, sebenarnya itu bermaksud istita'ah ma'al fa'il, kemampuan ketika perbuatan. Allah yang campak, tetapi idz ramaita itu nak baling tu, nak baling. Maksudnya kita punya kemampuan nak baling tu adalah milik kita, kita yang melakukannya. Memanglah dengan izin Allah juga, tapi itu adalah kemampuan manusia. Manusia yang buat perkara tu. Jadi ada juga contohnya Dr. Sa'id Fudah, antara yang mensyarahkan Aqidah Tahawiyah ini, dia kata umpama juga macam cincin kan, cincin jam ataupun cincin ni kan, kita gerakkan dia. Yang bergerak tu tangan ke cincin? Ataupun tangan ke atau jam yang bergerak? Dua-dua bergerak kan, tapi yang menggerakkan cincin dan tangan dan jam ini adalah tangan. Cincin, jam dan cincin ini hanyalah mengikut sahaja tangan punya pergerakan. Macam itulah juga kita nak bandingkan dengan manusia. Allah yang menggerakkan semuanya, walaupun secara zahir ni kedua-duanya macam kita yang punya kehendak, tetapi istita'ah sebelum kehendak untuk menggerakkan itu datang daripada kita lah, daripada manusia, dengan izin Allah juga. Okey. Jadi di sini kita faham kemampuan tu. Jadi taklif itu yang dihisap Allah Taala adalah yang pertama, keinginan kita itu. Kalau kita tak ada keinginan, memang kita nak buat pun, walaupun kita cukup alat-alatnya, cukup kemampuan kita, cukup kita punya
segala macam indera dan sebagainya, maka ketika itu Allah akan mengazab kita kerana kelalaian ataupun kecerobohan kita. Okey. Jadi maka bahagian inilah yang tertakluk kepada sasaran firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bila kita faham begini, maka kita faham ayat ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ataupun membebankan seseorang itu melainkan apa kemampuannya sahaja. Jadi sebagai contoh, kita nak puasa hari ni, tapi kita uzur, mungkin perempuan uzur syar'i, lelaki mungkin ada masalah musafir dan sebagainya, maka dia tak mampu nak puasa. Ada keringanan untuk dia tak berpuasa, ataupun dia sakit macam nak mati, dibenarkan berbuka dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ketika itu taklif berpuasa tidak diwajibkan ke atasnya. Allah mengetahui kemampuan kita. Tetapi kalau kita mampu tapi tak nak buat dengan sengaja, maka kita tahu ini adalah tidak sengaja. Ini adalah kesengajaan melalaikan tugasan ataupun perintah Allah SWT. Okey. Jadi itu yang kita faham. Okey, tuan-tuan boleh faham. Ini memang perbincangan yang agak detail dan panjang. Saya pun fikir lama nak cerita macam mana ni supaya lebih mudah. Jadi inilah yang saya rasa paling mudah untuk kita ceritakan. Kalau ada soalan mungkin boleh tulis di ruang komen ataupun di lain masa, insya-Allah. Wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun minal ibad. Okey. Perbuatan manusia adalah kejadian Allah dan usaha dari manusia. Okey. Di sini kita kena faham perbuatan manusia ni ada dua aspek. Satu aspek panggil al-khalq, satu aspek al-kasb. Al-kasb, al-khalq ini ciptaan. Jadi perbuatan kita walaupun kita yang buat, tetapi Allah yang ciptakan. Tangan gerak ni macam saya gerakkan, tapi Allah yang menggerakkannya sebenarnya. Tetapi al-kasbu ada usaha. Ini dikatakan sebagai tadi al-istita'ah itu. Al-kasbu itu daripada manusia. Kita yang kita yang menghendakinya bergerak. Menghendakilah kita katakan. Kasbu ni maksudnya kehendak ataupun usaha. Jadi al-kasbu itu dari hamba, tetapi ciptaan yang menciptakan perbuatan itu daripada Allah SWT. Jadi sebenarnya ini yang mengambil jalan tengah daripada apa yang berlaku kepada al-qadariyah dengan al-jabariyah. Di mana al-qadariyah ini mengatakan bahawa manusia ini dia mampu, qadariyah ataupun kita pakai mu'tazilah jugalah. Mereka ni kata perbuatan jahat ni adalah manusia yang buat sendiri. Dia macam nak menafikan, dia baiklah niat dia pada asalnya dia nak menafikan Allah tu menciptakan ataupun menciptakan perbuatan-perbuatan yang buruk dan maksiat yang keji. Jadi dia kata yang baik Allah ciptakan, yang buruk manusia cipta sendiri. Cuma dia tak tahu bila dia kata macam tu, seolah-olah manusia ni Tuhan lah, dia kontrol perbuatan dia sendiri. Dah Allah tidak ada kaitan dengan perbuatan jahat kita. Macam Allah ni tak mampulah nak interfere ataupun nak mencampuri urusan jahat kita. Jadi itu satu bentuk mafsadah juga tu. Dan Jabriyah pula mengatakan bahawa manusia ni ikut je Allah buat apa, dia tak ada pilihan, dia tak ada apa-apa usaha daripada diri dia. Ini pun masalah juga. Sebab apa? Dia menafikan taklif. Kalau macam semua benda Allah buat, kita tak bertanggungjawab atas apa yang kita buat, maka apa tujuan taklif? Apa tujuan kita hisab? Sebab semuanya Allah yang buat. Tak perlulah ada hisab, tak perlulah ada penghakiman. Sebab kenapa mencuri? Kita kata, oh ni Allah yang buat, bukan kita yang buat. Sudah, macam mana kita nak selesaikan masalah tu walaupun kita sendiri yang mengambil ni dengan tangan kita sendiri. Jadi mengatakan bahawa af'al ibad tu ada dua dimensi. Satu dimensi penciptaan itu Allah yang buat, tetapi dimensi al-kasbu, usaha, gerak daya itu daripada hamba. Okey, insya-Allah kita teruskan. Taklif lah. Lam yukallifullahu ta'ala illa ma yutiqun wa la yutiquna illa ma kallafahum wa huwa tafsiru la hawla wa la quwwata illa billah. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan kadar yang dia mampu, dan mereka tidak mampu melainkan kadar yang ditetapkan. Ini sangat menarik ni. Ini adalah tafsiran ungkapan tiada upaya dan daya melainkan dengan izin Allah SWT. Di sini kita tahu bahawa Allah hanya akan memberikan kita tanggungjawab, taklif yang mana kita mampu sahaja. Allah tidak akan memberikan taklif dengan yang apa kita tak mampu. Daripada perbahasan iaitu taklif bima la yutaq. Taklif dengan apa yang tidak mampu, ini banyak ulama-ulama usul mengeluarkan hukum-hukum. Bagi contoh macam jika ni biasa kita katalah darurat kan, orang buat lawak sekarang ni Malaysia dengan darurat, tapi bukan darurat makan khinzir.
Jadi darurat ni darurat politik sahaja, bukan darurat syar'i kita panggil. Jadi kalau darurat syar'i, jika tidak ada makanan melainkan makanan yang haram sahaja daripada mata, khinzir sebagai contoh, maka kita dilonggarkan, kita diberi rukhsah untuk memakan babi itu atau khinzir itu sekadar yang perlu untuk mengelak daripada mati. Bukan sampai kenyang, tapi mengelak daripada kematian. Jadi di sini adalah satu bentuk taklif bima la yutaq. Jika Allah kata tidak, kalau haram itu masih lagi kekal, maka ketika itu kita akan mati, kita akan hilang nyawa. Maka disebabkan itu, maka Allah diangkat taklif itu. Sebab taklif bima la yutaq, kalau kita tak makan, kita akan binasa. Itu taklif tu haram kan. Pada ini asalnya haram, tapi disebabkan darurat maka kita boleh makan. Rukhsah datang mengangkat taklif tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan taklif bima la yutaq. Okey, kemudian sambung lagi, kami katakan bahawa tiada helah dan tiada pergerakan bagi seseorang dan tiada menuju kepada maksiat melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kekuatan bagi seseorang untuk mendirikan taat dan tetap di atasnya melainkan dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata walaupun seseorang tu buat maksiat, itu dengan izin Allah, dan dia buat baik dengan izin Allah. Kita tak macam Mu'tazilah yang dia baik, cubalah menafikan kemaksiatan, kejahatan, perkara keji daripada Allah SWT, tetapi itu membawa kepada satu pintu yang lebih teruk, iaitu menafikan keumuman, umumul qudrah. Qudrah Allah tidak meliputi perkara tersebut. Itu satu bentuk melemahkan Allah SWT. Jadi kita kata baik dan buruk itu daripada Allah, tetapi disandarkan kepada diri kita. Okey, itu yang kita maksudkan dengan baik dan buruk datang daripada diri Allah. Baik buruk datang daripada Allah, tapi buruk itu disandarkan kepada kita. Kita nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Okey. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Semua perkara berlaku dengan kehendak, ilmu dan qadar Allah Taala. Ini kita jelaslah faham. Semua benda berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ghalabat masyiatuhu masyiati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hila kullaha. Kehendaknya mengatasi kehendak yang lain, qada'nya mengatasi segala hilah. Yaf'alu ma yasha' wa huwa ghairu zalimin abada. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan dia tidak akan berlaku zalim selama-lamanya. Okey. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian mesti ada pengalaman hidup yang mana jika kita dah merancang sesuatu, kita dah rancang daripada A to Z dengan sangat cantik. Orang lain nampak kita ni perancang yang baik. Sampai hari kejadian, sampai masanya, sampai kepada keadaan titik perkara tersebut berlaku di luar perancangan kita, di luar jangkaan kita sendiri. Di sini Allah nak mengajar kita bagaimana indahnya takdir. Kita buat macam mana pun, rancang macam mana pun, sebagai seorang manusia, perancangan Allah, keinginan Allah mengatasi keinginan-keinginan yang lain. Walaupun orang tu seorang raja, sultan, pemerintah, jika Allah kata tak boleh, tak bolehlah benda itu berlaku. Saya yakin tuan-tuan mungkin banyak pengalaman yang sama. Saya sendiri mungkin sangat banyaklah, kita mungkin boleh kongsikan pada waktu yang lain. Dan di sini di Imam Tahawi kata Allah tidak akan berlaku zalim, kerana itu mengikut skrip Allah Taala. Sebagaimana saya pernah ceritakan sebelum ni, kehidupan kita ni tuan-tuan puan-puan sekalian macam filem. Allah dah tahu dah starting dia macam mana, dia punya perkembangan dia macam mana, dia punya climax dia macam mana, pelarian dia macam mana, penutup dia macam mana. Allah tahu dah semua benda, happy ending ke, good bad ending ke, Allah tahu dah. Okey. Jadi kita ni hanya menjalankan sahaja skrip yang telah Allah turunkan kepada kita. Setiap manusia ni berbeza skrip dia. Semua ada filem tersendiri. Jadi Al-Quran pula adalah satu bentuk macam sinopsis yang menggambarkan bagaimanakah kehidupan ini akan berjalan. Ada di mana, bilakah kiamat, bilakah ni dan sebagainya. Jadi macam itulah kehidupan. Jadi Allah tidak zalim, Allah hanya membiarkan benda itu berlaku sahaja sebagaimana yang dia kehendaki. Okey. Taqaddasa an kulli su'in wa hin wa tanazzaha an kulli aibin wa shayn. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maha suci Allah daripada segala kejahatan, kebinasaan, keaiban dan kekurangan. Firman Allah yang bermaksud dia tidak akan ditanya tentang ada apa yang dilakukannya, sebaliknya manusialah yang akan ditanya. Okey, teruskan lagi. Wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat
wallahu ta'ala yastajibu da'awati wa yaqdi al-hajat. Dalam masalah doa orang hidup dan sedekah mereka, maka dah sampai kepada si mati. Sesungguhnya Allah Ta'ala melayan segala permohonan dan menunaikan segala hajat. Okey, di sini diberitahu oleh Imam At-Tahawi bahawa segala doa dan sedekah yang kita berikan kepada orang mati oleh orang yang hidup, maka dia sampai. Allah kata dalam Quran kan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanana allazina sabaquna bil iman. Yang dalam surah Al-Hashr, Allah kata doa orang-orang yang datang selepas mereka, yakni para sahabat, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan mereka-mereka yang berlalu sebelum kami, yakni para sahabat dan para salafus soleh. Jadi kalaulah doa tidak sampai kepada orang mati, kenapa Allah suruh kita berdoa? Jadi makanya di sini, daripada sini diberikan satu istinbat bahawa doa itu sampai kepada orang mati. Dan juga sedekah pun sampai kepada orang mati. Ada satu hadis sedekah kepada orang mati. Dan kita lihat pun ada, sebagai contoh ada niyabah haji. Niyabah haji pun menjadi wakil kepada haji untuk orang yang mati pun boleh. Maka ini mesti bermaksud bahawa pahala haji itu sampai kepada orang yang mati. Okey. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah dan doa-doa kita kepada anak-anak, ayah-ayah kita, mak-mak kita yang sudah meninggal dunia, ataupun segala para muslimin yang sudah lama meninggalkan. Kita punya salam, kita punya doa orang soleh. Nabi kata doa anak yang soleh sampai kepada si mati, dan sebagainya. Sedekah jariah dan sebagainya. Itu berbuktilah, bukti-bukti yang banyak. Okey, wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un. Allah memiliki sesuatu tetapi dia tidak dimiliki oleh sesuatu. Jelas tiada siapa, wala ghaniyun 'anillahi ta'ala tarfata 'ainin. Tiada siapa yang mampu terlepas dari kekuasaan Allah walaupun sekelip mata. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafara wa sara min ahlil hayn. Sesiapa yang mendakwa dia terkecuali daripada kekuasaan Allah, maka kafirlah dia dan jadilah dia orang yang binasa. Jadi maka di sini kita doa bahawa setiap daripada sekelip mata pun jangan kita terlepas daripada tadbir Allah SWT. Kalau kita tengok tuan-tuan, ahli falsafah barat yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan sebagainya, mereka ni percaya akan adanya Tuhan, percaya akan wujudnya Tuhan yang esa juga tu. Tetapi Tuhan bagi pandangan mereka adalah Tuhan yang hanya mencipta, hanya dia menzahirkan makhluk atau menciptakan makhluk, kemudian dia biar makhluk tu hidup dengan sistem dia tersendiri. Seolah Allah itu, Tuhan itu tidak ada tadbir, tidak ada urus tadbir pada makhluk ni itu. Sedangkan kita kata Allah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Allah itu ada di sisi kita. Allah itu ada dalam setiap urusan kehidupan kita. Jadi ketika itu kita kata janganlah daripada sekelip mata pun masa kita hilang daripada radar tadbir Allah SWT. Okey. Wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Allah mempunyai sifat marah dan redha tetapi tidak seperti makhluk. Di sini kita kata makhluk kan kalau marah muka merah, kening naik ke sebagainya, mungkin berasap badan ke apa kan. Jadi Allah tidak sebegitulah. Allah marah, Allah sifatul ghadab dan sifatul redha tu ada. Allah marah, murka, Allah redha pun ada. Ini di nama-nama Allah tu menggambarkan sifat Allah Taala. Tapi tidak sama seperti makhluk. Dan bahkan ada Imam Al-Babarti mengatakan bahawa ghadab itu bermaksud, murka Allah tu maksud Allah ingin memberikan iradatul azab atau iradatul iqab. Allah ingin mengazab kepada orang yang melakukan maksiat. Wa redha pula Allah iradatul al-in'am, iradatul thawab. Allah nak memberikan nikmat dan juga memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Itu dia sudut maksud dia. Okey, ini sebab ini yang diberikan oleh Imam Al-Babarti dan pensyarah kepada Aqidah At-Tahawiyah. Okey. Kemudian wa nuhibbu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum. Kami sayang kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan kami tidak keterlaluan pada mencintai mereka, serta kami tidak berlepas tangan daripada mereka. Maksud di sini kita fahamlah, di sini Imam At-Tahawi sedang menyinggung kelompok Syiah. Kita cinta pada sahabat Nabi
kita cinta pada ahli keluarga Nabi, tapi kita tidak mengatakan bahawa kita berlebih-lebih dalam mencintai mereka atau membenci mereka seperti yang dilakukan oleh Syiah dan Khawarij lah. Okey. Wa nubghidu may yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa iman wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kami benci terhadap orang yang membenci dan mencerca mereka. Kami tidak akan menyebut kepribadian mereka melainkan yang baik-baik kerana kecintaan mereka kepada Islam, iman dan ihsan. Sebaliknya membenci mereka adalah kufur, nifaq dan derhaka. Jadi di sini Imam At-Tahawi mengatakan antara ciri orang beriman adalah mereka tidak mencela para sahabat. Sebab sahabat-sahabat ini Allah sendiri telah memberikan mereka kesiqahan. Allah sendiri yang memberikan kesiqahan dan kebenaran. Jika kita membenci para sahabat, kita mencela para sahabat, kita mencerca para sahabat, kita seolah-olah kita telah menafikan kebenaran Al-Quran. Jadi sebab itu kita kata boleh menjadi kafir jika seseorang itu mencerca para sahabat. Paling jauh pun nifak, paling dekat pun nifak. Tapi jika betul-betul mencerca, maka boleh jadi kafir. Inilah kenapa antara mizan ataupun neraca yang mengatakan bahawa Syiah itu terkeluar daripada Islam, sebahagian lain lah. Okey. Wa nasbitu al-khilafata ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummati, thumma li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, thumma li Utsman radhiyallahu anhu, thumma li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa hum khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun. Kami menetapkan khalifah selepas Rasulullah SAW yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat keutamaan tersebut dari seluruh umat Islam. Selepas itu Umar Al-Khattab, seterusnya Utsman, kemudian Ali bin Abi Talib, mereka adalah khulafa'ur rasyidin dan para imam pemimpin yang mendapat petunjuk. Okey, di sini sebenarnya Imam At-Tahawi pun menyinggung sedikit Syiah lah. Syiah ni mengatakan bahawa Abu Bakar dan sebagainya tidak layak mendapat kepimpinan khalifah itu sebelum Ali. Tapi ini kita kata Abu Bakar mendapat ijma' daripada sahabat untuk memimpin umat ketika itu lah. Okey, terusnya wa anal asharata alladhi nasammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati nashhadu lahum bil jannah ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu haqq wa huwa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdul Rahman bin Auf wa Abu Ubaidah al-Jarrah wa huwa amin hadhil ummati radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sesungguhnya 10 sahabat yang dijamakan oleh Rasulullah SAW dan diberi khabar gembira sebagai penghuni syurga, maka kami bersaksi mereka adalah sebagai ahli syurga mengikut apa yang diperkatakan Rasulullah SAW. Kata-kata baginda adalah benar. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdul Rahman bin Auf dan Abu Ubaidah al-Jarrah yang merupakan pemegang amanah bagi ummah. Semoga Allah redha terhadap mereka semua. Okey, jadi ini 10 sahabat sebenarnya kita tahu dan hadis yang terkenal, dan sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang menafikan mereka masuk syurga, maka dia telah menafikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW lah. Jadi ini satu benda yang bahaya lah. Ini seperti Syiah jugalah. Okey. Wa man ahsanul qawla fi ashabi Rasulullah SAW alaihim wa azwajihi tahirati min kulli danasin wa dhurriyyatihi al-muqaddasina min kulli ridsin faqad bari'a minan nifaq. Barang sesiapa yang memperelokkan perkataan terhadap para sahabat Nabi, para isteri baginda yang suci dan cucu-cucu baginda yang dibersihkan daripada sifat yang keji, maka mereka terdapat daripada sifat munafik. Ini masih lagi dalam bincang tentang Syiah, iaitu kita kena menyucikan para sahabat dan para isteri Nabi SAW. Syiah ni tak suka para sahabat sebahagiannya, dan mereka juga tidak menyukai Aisyah, isteri Nabi SAW. Mereka ni membencilah Aisyah ni, kira macam musuh utama lah. Dan kalau kita lihat pun tuan-tuan sekalian, macam sebenarnya dakwah Syiah ni sebenarnya dia agak kuat lah di bumi kita kan. Kita jarang jumpa lah mungkin nama-nama seperti Muawiyah, Marwan dalam kalangan umat, dalam kalangan Melayu kan, orang Melayu, berbanding dengan nama Ali dan sebagainya kan. Jadi mungkinlah kita macam takut lah kan, tapi sebenarnya tak ada masalah untuk namakan sebagai Marwan, Muawiyah. Mereka ni adalah Muawiyah adalah para sahabat yang agung. Dan walaupun mungkin ada beberapa khilaf dari sudut politik, ijtihad politik, tetapi tidak semestinya menggambarkan kerendahan mereka. Jadi mungkin itu saya lihat secara umum lah. Okey.
Wa ulama'us salafi minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athari wa ahlul fiqhi wan nazari la yuzkaruna illa bil jamili wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Para ulama as-salaf dalam kalangan generasi awal dan ulama selepas zaman mereka yang tabi'in adalah golongan yang baik dan pakar mengenai hadis dan fiqh serta ilmu perbahasan. Tidaklah disebutkan perihal mereka melainkan dengan perkara yang baik. Sesiapa yang menyebut tentang perihal mereka dengan kejahatan, maka mereka berada dalam yang salah. Okey, maka di sini maksudnya apa? Sebab Nabi pernah kata ashabi kan nujuman. Para sahabat pun macam bintang, dan juga yang selepas-selepas mereka. Jadi maksudnya para salaf ni termasuk dalam kalangan mereka yang dipuji oleh Nabi SAW. Jadi janganlah kita mencela mereka tanpa sebab. Okey. Wala nafaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya alaihimussalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdal min jami'il awliya'i wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an thiqati min riwayatihim. Kami tidak melebihkan seseorang wali daripada para nabi. Justru kami mengatakan bahawa seorang nabi itu lebih mulia daripada segala wali. Kami percaya terhadap karamah yang mereka wali ini miliki, dan perkara ini adalah berdasarkan kepada riwayat yang sahih daripada orang-orang siqah. Okey. Di sini kita membincangkan sedikit tentang wali. Kita tidak mengatakan bahawa wali ni tak ada dalam Islam terus. Kita bukanlah pasal golongan ekstrim sebegitu. Wali ni tak ada dalam Islam, tidak. Wali ni ada. Karamah itu berlaku. Tetapi mengambil kira perkara-perkara ini, kita kata seorang wali tidak lebih mulia daripada seorang nabi. Sebab makhluk yang paling mulia adalah para nabi, dan makhluk nabi paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan sini seorang nabi itu lebih mulia daripada segala wali. Cuma kita tidak menafikan adanya wali, adanya karamah sebagainya. Kita mengisbatkan adanya karamah berdasarkan apa yang telah datang daripada riwayat-riwayat yang sahih. Ada perbincangan mengatakan adakah Nabi Khidir itu wali ataupun nabi. Macam mana? Ada yang kata dia wali sebab mengambil pendapat wali lebih mulia daripada nabi sebab Nabi Khidir itu lebih power lah daripada Nabi Musa ketika itu kan. Jadi dia kata Khidir tu wali itu lebih mulia daripada nabi. Tidak. Ini pendapat yang salah. Kerana Nabi Khidir itu memang nabi, dia diberikan syariat, dan nabi lebih mulia daripada para wali. Bukan wali lebih mulia, bukan terbalik. Okey, terusnya wa nu'minu bi asyratis saati minha khuruj